Syukur Alhamdulillah para pendengar. Demikian tadi tepat jam 4.51 petang telah pun disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ayuh, sama-sama kita laksanakan solat itu di awal waktu dan tunaikan solat dengan penuh istiqamah, dengan penuh tenang dan juga dengan penuh ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kurniakan keberkatan yang berpanjangan dalam kehidupan kita. Kepada anda, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi sesetengah kaum keluarganya yang sakit, baginda akan menggosok dengan tangan kanannya dan berdoa, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Muttafaqun alaih. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hapuskanlah penyakit ini dan sembuhkanlah sehingga tiada lagi kesakitan, kerana Engkaulah penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah menjadi lumrah hidup manusia merasa sihat dan ditimpa kesakitan. Apabila seseorang ditimpa sakit, adalah menjadi kewajiban kaum keluarga dan sahabat handai untuk menziarahinya, bertanya khabar, mendoakannya dan membantunya sekadar termampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh tauladan bagaimana menziarahi orang sakit, iaitu dengan berlemah lembut terhadapnya dan mendoakan kesembuhannya. Pada hakikatnya, semua penyakit adalah merupakan takdir Allah kepada seseorang manusia dan ujian terhadap kesabarannya. Allah menyuruh kita bersabar dalam menghadapi kesakitan dan berusaha untuk menyembuhkannya, di samping tidak lupa untuk memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Sesungguhnya Allah sahaja yang mampu menyembuhkan, sedangkan kita hanya berusaha dan berdoa. Prayer or salah occupies a great status in Islam. It is the pillar of our deen. In a hadith narrated by Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Shall I not tell you of the head of the whole matter and its pillar and top?" Muaz said, "Yes, O Messenger of Allah." He said, "The head of the matter is Islam, its pillar is prayer, and its top is jihad." Narrated at Tirmizi. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Bismillah. Fiqatan billah wa tawakkulan alayhi وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Inspirasi Inforia Islami, semuanya diikut.
Abu Laith Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanus sadaqah, wa kitmanul waja' wa kitmanul musibah." Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. 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 Alhamdulillah.
بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras Basmati Faiza. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq dalam pertemuan di hari ini, hari Isnin 7 Februari 2022 bersamaan juga dengan 5 Rejab 1443 Hijriah. Okey. Dan petang ini kita nak sambung lagi menerusi siaran kita dalam rancangan Vaksin Hati dan kita nak dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Tuan Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita nak teruskan lagi perkongsian pada petang ini berkaitan dengan 7 fasa rumah tangga, masih lagi dalam fasa kesedaran yang kita akan bincangkan, dan kita nak fokus sedikit petang ini berkaitan konflik keluarga dan kerjaya. Okey, kita akan sama-sama bincang dan boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 017120040004. Nantikan bersama-sama rancangan Vaksin Hati selepas ini. Kabaran dari Los
الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air setiap benda itu hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Sedang pendengar sekalian, ayat ini menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta langit dan bumi, dan Allah menjelaskan bahawa ia mencipta setiap makhluknya daripada air atau bersumberkan air. Ibn Kathir dalam tafsir menyebut bahawa seorang lelaki bertemu dengan Ibn Umar, bertanyakan maksud ayat ini. Lalu beliau meminta lelaki tersebut berjumpa dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan langit bercantum ialah langit tidak menurunkan hujan. Dan yang dimaksudkan dengan bumi itu bercantum adalah bumi yang tidak tumbuh, yakni tidak subur. Setelah Allah Ta'ala menjadikan bumi berpenghuni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memisahkan kedua-duanya, iaitu langit dengan menurunkan hujan dan bumi dengan menumbuhkan sesuatu, iaitu subur. Berdasarkan tafsiran ini, terdapat sifat pemecah yang terkandung dalam makna perkataan fafataqnahuma. Dan ini telah dibenarkan oleh suatu penemuan para saintis tentang teori The Big Bang, iaitu letupan besar yang berlaku 12 hingga 14 bilion tahun dahulu, yang mana pada asalnya alam ini bercantum padu. Ayat ini juga membawa makna kesuburan. Maka potongan ayat waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, yakni kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, oleh Ibn Kathir telah menyebutkan hadis Nabi yang mengukuhkan lagi tentang penciptaan makhluk daripada unsur air. Ibu 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq dalam pertemuan di waktu ini, dan kita membawakan pertemuan menerusi rancangan Vaksin Hati. Seperti biasa, anda boleh tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kalau ada pertanyaan dan juga soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 011290040004. Dan juga kalau ada soalan di platform media sosial kita, boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen di situ, insyaAllah. Okay? Dan terima kasih yang anda pun like dan juga komen di waktu ini, termasuk juga yang sama-sama untuk share dalam pertemuan kita waktu ini, untuk sama-sama kita dapat lagi manfaat menerusi dalam perkongsian ini, insyaAllah. Okay? Dan dalam rancangan Vaksin Hati, kita akan mendengarkan lagi perkongsian oleh yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dah pun ada di talian mengalu-alukan kehadiran Tuan Fazli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, apa khabar? Sihat Syukur, Alhamdulillah. Tuan, di sana bagaimana keadaan, okey ke? Alhamdulillah, apapun kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi berikan peluang kesihatan, kan? Amin. Untuk kita bertemu dalam vaksin hati. Alhamdulillah. Amin. Masya-Allah, semoga Allah berikan lagi perlindungan yang sebaik-baiknya untuk kita semua, insya-Allah Tuan. Okey. Dan katanya Tuan juga back to back, baru saja selesai program katanya, tapi syukur dapat lagi ruangkan masa bersama kita petang ni Tuan. Sebab apa? Kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan 7 fasa rumah tangga. Tapi sekarang ni kita dalam fasa kesedaran. Dan kalau yang lepas-lepas kita belajar tentang fasa kesedaran tentang keuangan. Kan nak susun duit-duit ni kan, adakah ianya melibatkan beberapa fasa tertentu. Dan sekarang kita nak fokus sikit Tuan berkaitan dengan fasa kita ini, iaitu kesedaran keluarga versus kerjaya. Adakah ada apa-apa yang termaktub yang kita nak bincang dalam perkara ini? Jom kita sama-sama hayati. Di awal ni Tuan, sedikit mukadimah tentang tajuk ini Tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, terima kasih DJ Syafiq walaupun keseorangan tetap setia menemani kita pada petang ini. Alhamdulillah, dalam vaksin hati. Terima kasih juga kepada yang mendengar, yang menonton sama ada secara live Facebook dan juga yang share tu kan. Apatah lagi yang duk share tu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, moga menjadi amal jariah kita kan, menjadi bekalan kita untuk akhirat nanti. Sebab apa? Kita ni perbincangan ni majlis ilmu kan, majlis ilmu. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini, kita masih lagi berada di fasa yang kedua. Okay. Kalau siapa yang mengikuti perbincangan kita dalam vaksin hati ini, kita berbincang mengenai 7 fasa rumah tangga, dan ini adalah fasa yang kedua, iaitu fasa kesedaran kan. Yang mana fasa ini sebenarnya banyak konflik yang timbul kan. Fasa pertama adalah fasa honeymoon, fasa bulan madu, jadi semuanya indah. Bila masuk fasa kedua ni baru sedar realiti, hakikat sebenar, suasana, budaya, keadaan sebenar bila kita tinggal dengan pasangan kita kan. Dan kita dah bincang beberapa konflik yang timbul sebelum ni. Antaranya apa? Kita bincang tentang konflik kewangan kan, kita bincang tentang konflik pengharapan, perbezaan harapan dan realiti sebenar kan, pertembungan budaya dan sebagainya kan. Jadi hari ini kita nak sambung lagi perbincangan yang mana konflik ini juga timbul dalam rumah tangga berkenaan dengan apa? Iaitu konflik kerjaya versus keluarga. Kan? Ni konflik kerjaya versus keluarga. Yang mana ramai di kalangan pasangan hari ini yang berlaku di luar sana yang tidak dapat mengimbangi antara keduanya. Kan? Kita sebenarnya bila saya suka bila sebut tentang versus ni kan, DJ Syafiq kan. Contohlah kan, antara ibu ataupun isteri ni. Ataupun apa lagi? Tajuk-tajuk versus macam ni kan. Yeah. Saya kata sebenarnya bila kita sebut tentang versus macam ni, dia tidak semestinya bila kita pilih ibu maka kita akan tinggalkan isteri. Bila kita pilih isteri maka kita akan tinggalkan ibu. Tidak. Sama juga bila kita sebut tentang kerjaya versus keluarga. Adakah bila kita pilih kerjaya langsung kita tinggalkan keluarga? Apakah bila kita kata kita pilih keluarga langsung tidak bekerjaya? Kan? Sebab kedua-duanya adalah keperluan. Cuma bagaimana keseimbangan di antara keduanya itu yang kita akan bincang hari ini. Baik, berbalik kepada kita kata bekerja. Kenapa kita bekerja sebenarnya? Saya DJ Syafiq, kadang-kadang program-program yang saya buat kan. Soalan asas yang akan saya tanya, kenapa tuan-tuan dan puan bekerja? Ini soalan yang saya tanya. Kan? Sebab apa? Sebab ini soalan nampak macam basic kan, soalan ni soalan budak-budak je kan, tanya pun kenapa? Yelah nak duit lah, nak gaji lah kan. Kan? Tapi saya tanya soalan ini kerana apa? Kerana ianya membincangkan perkara yang paling dasar dalam bekerja. Ya. Iaitu apa? Itu niat. Tentang kenapa kita bekerja. Kan? Jadi berbalik kepada isu perbincangan kita. Jadi bekerja kenapa? Kebiasaannya kita bekerja kerana nak memenuhi keperluan fizik. Ni keperluan fizikal kita. Apa dia? Makanan, minuman. Bila ada gaji, kita nak membeli. Kan? Kemudian kita akan pergi kepada apa? Selain memberikan keperluan, kita akan pergi kepada kehendak pula. Kan? Nak pakai kereta, nak pakai kenderaan. Kenderaan keperluan, tetapi kenderaan yang bagaimana? Itu dibincangkan kehendak. Kan? Kenderaan tu keperluan. Kan? Nak pergi bekerja. Bayangkan kalau pergi kerja jalan kaki dari DJ Syafiq kan. DJ Syafiq tinggal mana? Area mana? Saya di kawasan Rawang. Rawang jalan kaki ke Aikim, ya Allah. Jauh tu. Pagi petang baru sampai tu masuk konti. Balik pula jalan kaki malam baru sampai. Kan? Tapi mana keperluan. Cuma kehendak ni adalah apabila jenis kenderaan jadi kehendak. Okey. Kemudian kenapa kita bekerja untuk masa depan lah. Okey. So berbalik kepada bila kita berkahwin, kerjaya kita sebenarnya adalah untuk keluarga. Kan? Setuju tak DJ Syafiq? Kan? Kita bekerja, contohlah kalau saya sendirilah, saya bekerja, Kelantan kata kerja suku sembah. Maknanya sungguh-sungguh kerja pagi, petang, siang, malam kerja kan. Sebenarnya kebahagiaan kita bila gaji yang kita dapat, kita boleh belanja keluarga, itu kebahagiaan sebagai seorang suami. Betul. Kepuasan. Kalau tanya saya lah. Rasa puas kan. Bila kita boleh belikan hadiah pada isteri, belikan hadiah pada anak-anak. Kan, anak-anak nak makan apa boleh beli, anak-anak nak pergi mana boleh bawa. Itu satu kepuasan. Kan? Tapi bayangkan kalau kerjaya kita, kerja kita, gaji kita untuk diri kita semata-mata kan. Ada tak kelebihan, ada tak kepuasan? Ada. Tetapi ia akan lebih kepuasannya lebih hebat apabila kita berbahagiakan pasangan kita, ahli keluarga kita. Kan? Okey, cumanya isunya sekarang adalah apabila kegagalan kita untuk mengimbangkan antara keduanya. Ramai orang ni bekerja kenapa? Kata kerja betul-betul sebab apa? Sebab
takut tak dapat bantu keluarga, takut keluarga mengalami masalah kewangan. Sebab itu ada kes-kes orang bunuh diri. Kenapa, Syafiq? Kerana tidak mampu menanggung bebanan hutang dia buat apa? Untuk apa? Untuk keselesaan keluarga. Tapi bila dah tak mampu nak bayar, dah stres kan, so akhirnya dia akan meruntuhkan keluarga. So berbalik pada cerita tadi kan, bila terlalu sibuk bekerja, kan, kita akan jadi penat dan sebagainya. Ini kita nak bincang tentang komitmen antara masa keluarga dan masa kerjaya. So ada beberapa isu yang akan timbul sebenarnya, yang banyak timbul berdasarkan kes-kes yang saya kendalikan. Banyak isu-isu yang timbul kerana kegagalan kita untuk mengimbangkan antara kerjaya dan juga keluarga. Saya ingat saya sambung selepas ni lah kot. Sebab saya tengok skrin kecil-kecil dah tu skrin tu. Sebab sambil-sambil kita bincang-bincang ni tuan, ada juga sahabat kita yang sedang bincang di Facebook Live. Ada sudah komen katanya, Masya Allah, bekerjaya untuk keluarga. Itu kata Puan Sarbiah Abu Bakar katanya di situ. Masya Allah, kalau kita ni niat yang baik-baik, moga Allah pun buka rezeki yang baik-baik juga untuk suami. Dan sekarang ni bukan kata suami saja yang cari rezeki, tapi turut sama-sama dibantu oleh isteri yang juga bekerja. Walaupun katanya tak ada kerja official yang tuan, tapi kerja dia memasak, memasuh dan juga mengasuh. Itu pun kerja juga kat rumah kan. Dan dapat gaji, dapat juga habuan daripada suami yang sentiasa memberikan tanggungjawab kepada isteri yang berada di rumah, insyaAllah. Okay? Kita akan bincang lagi dengan tajuk ini dan anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian selepas ini. Okay? Kita berehat seketika, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq dalam rancangan Vaksin Hati. Dan petang ini kita masih lagi bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita berbincang dalam tajuk 7 fasa rumah tangga, fokus kepada kesedaran. Dan hari ini kita nak bincang tentang keluarga versus kerjaya. Bila Tuan cakap tentang keluarga versus kerjaya ni, teringat kembali apabila di awal-awal nak membina perkahwinan, antara soalan bakal mak mertua dengan ayah mertua bertanya tentang hang kerja apa. Itu di Pulau Utara. Hang kerja apa? Hang nak ambil anak aku, contohlah macam tu kan. Jadi sebenarnya penting kan, nak bagi makan apa. Itulah, hang nak bagi makan apa. Itu soalan-soalan tu kan. Jadi berbeza juga daripada apa yang dilalui oleh rakan-rakan kita juga yang berkongsi di Facebook, dan juga soalan yang apa kita dapat. Kejap lagi kita akan berikan respon juga Tuan. Bagaimana Tuan apabila hari ini kita jadikan keluarga dan juga kerjaya ni memang saling berkait rapat sebelum mendirikan rumah tangga sehinggalah selepas mendirikan rumah tangga. Sangat-sangat penting isu ni. Bagaimana Tuan? Ya. Dia sebenarnya DJ Syafiq, kebanyakan pasangan kita memberikan komitmen masa dan juga perhatian sebelum kahwin. Perasan tak? Kita kan kalau yalah sebelum kahwin tu kan telefon pun, kalau sehari tak telefon tu lain macam rasa kan. Ini biasalah orang cinta dulu kan. Tapi kadang-kadang ramai pasangan yang take for granted bila dah berkahwin. Komitmen masa lagi tak diberikan, perhatian kurang diberikan. Sebab apa? Sebab dia dah jadi pasangan kita, dia dah jadi pasangan kita, dah jadi suami kita, dia jadi isteri kita. Seolah-olah istilahnya dia adalah milik kita lah. Orang takkan kacau dah. Kan. Itu istilah rasa selamat dan rasa secure kan. Jadi bila rasa secure, rasa selamat, kita pun tidak lagi bersungguh-sungguh dalam memberikan perhatian, mengisi emosi, keperluan emosinya. Kan. Okey, saya bagi contoh begini, sebab ramai di kalangan pasangan yang contohlah kan, bila bekerja balik dah penat. Ada pasangan yang balik terus tidur. Kan. Cuba cek balik komitmen masa kita seharian. Berapa banyak? Cuba cek kan. Saya suka tanya soalan untuk muhasabah diri kita sentiasa. Cuba cek sehari-hari kita, berapa banyak kualiti masa yang kita spend dengan pasangan dan anak-anak. Kalau waktu balik kerja tu, kan, waktu kita balik kerja tu berapa jam je sebenarnya ada masa, sebab selebihnya kat tempat kerja kan. Allah. Kan katakan pagi dah keluar, anak-anak pagi dah sekolah. Anak-anak balik tengah hari atau balik petang sikit pun kita masih belum balik. Kan, ini biasa untuk orang yang bekerja lah. Kalau yang bisnes sendiri pun, ada orang kata bisnes sendiri sebenarnya lagi bagus sebab banyak masa boleh diberikan. Sebenarnya orang bisnes sendiri sebelum bisnes tu naik tak ada masa juga. Kan? Tak ada masa juga. Bila bisnes tu dah berjaya barulah ada masa sikit. Kan? Itu pun merentasi. Biasa orang bekerja hari Minggu rehat. Orang bisnes kadang-kadang tu hari bekerja, pagi petang siang malam, orang ajak meeting sampai tengah malam pun meeting. Kan? Jadi cuba cek balik kita kan, kadang-kadang kita pagi keluar bekerja, anak sekolah, kemudian kita balik anak balik pun dah malam, katakan malam. Ada suami yang terus tidur, ada suami yang terus selesai sembahyang terus tidur. Sebab apa? Untuk esok pagi tak. Kan? Ada yang sama kerja lagi kat rumah, balik bekerja, sama kerja kat rumah. Duduk kat rumah kan. Jadi anak-anak kacau pun tak boleh. Ayah masuk bilik jangan kacau lah. Kan? Kadang-kadang anak-anak tu datang nak bercerita kan. Ada benda yang nak cerita di sekolah, tak dapat cerita. Betul. Ni kan. Jadi sama kerja. Ada pula yang balik rumah sibuk dengan handphone. Kan? Handphone. Duduk atas kursi. Maknanya fizikalnya ada depan mata. Kan? Ayah tu ada depan mata, suami tu ada depan mata, ataupun isteri tu ada depan mata, tapi duduk terbaring kat kursi sofa main handphone. Kan? Bila cakap tanya sepatah jawab sepatah. Kita pun kalau sepatah tanya sepatah jawab sepatah, kan malah lah kita patah hati lah kan. kurang berminat. Kurang berminat, tanda kurang berminat dengan kita kan. Sebab yalah bila kita bercakap, kita pun tahu kalau kita bercakap dengan seseorang, dengan kawan-kawan pun dalam majlis apa-apa pun, sembang-sembang majlis sosial pun, kita tengok orang tu macam kurang nak bercakap dengan kita pun malah cari orang lain lah. Kan? Sebab apa? Nampak tidak berminat. Kan? Itu yang kerja di rumah, balik rumah dah kerja kat rumah, sibuk dengan handphone lagi. Isu dengan handphone ni Syafiq, memang banyak. Memang banyak. Kan? Dan banyak di kalangan, saya bukan kata suami saja, isteri pun. Kadang-kadang isteri tu dah lah balik kerja, bapa tu bekerja kan, balik kerja, kemudian
pertama saya faham lah setengah-setengah isteri dah bekerja, dah tak sempat nak urus rumah. Jadi masak apa semua memang tak sempat dah. Tak kisahlah, mungkin ada suami boleh bertolak ansur. Food Panda pun Food Panda lah, apa mana yang boleh hantar delivery lah. Kan? Tapi 4 tu dah selesai, tapi bab layanan pula isu. Betul. Timbul bab layanan pula. Kan? Jadi banyak isu yang timbul ni bila begini. Sebab apa? Fokusnya hanya kepada kerjaya. Fokusnya hanya kepada kerjaya. Dah penat, dia nak lepaskan, nak uruskan keletihan tu di rumah. Tapi bila urus keletihan di rumah, cara menguruskannya mengabaikan apa yang ada di sekeliling. Kan? Ini isu-isu yang banyak yang timbul lah. Itu isu pertama. Isu yang kedua yang timbul juga adalah dia begini, Syafiq. Sebab bila kita bincang pasal kesedaran, kita bincang tentang kenapa konflik timbul. Kenapa konflik kerjaya versus family ni timbul. So antara puncanya adalah sebelum kahwin pun impian suami ni dia dah ada, bakal suami ni dah ada impian kerjaya dia, perancangan kerjaya dia. Isteri pun sekarang ni pun dah ada perancangan kerjaya dia. Kan? So bila berkahwin, pertama berlaku pertemuan budaya personality lah, budaya keluarga. Yang kedua berlaku tentang impian versus impian ni. Kan? Sebab sebelum kahwin pun dia dah ada kerjaya, dia dah ada impian kerjaya dia, tangga kerjaya nak capai. Kita pun sama. Kita pun dah ada impian begini. Jadi bila berkahwin, siapa yang nak tolerate? Siapa yang nak bertolak ansur? Siapa yang nak beralah dulu? Ini masalah ni timbul. Suami yang baik ataupun adalah pasangan yang baik, mungkin ada salah seorang akan mengalah. Saya ada kawan saya kan. Jadi isteri nak sama belajar, dia biar isteri sama belajar, dia jaga anak. Dia pun kerja bagus, bukan kerja tak bagus, kerja bagus. Isteri pun kerja bagus. Jadi isteri sambung dulu. Jadi dia tunggu, relax, kan, tenang, jaga anak apa semua. Jadi bila isteri habis, barulah dia sambung. Tapi ramaikah pasangan yang boleh beralah macam tu? Kan? Kalau boleh beralah macam tu, alhamdulillah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila bertemu macam tu, masing-masing akan orang kata apa? Yalah, tak nak beralah lah. Okey. Ada lagi contoh isu-isu contoh pasangan PJJ. Kan? Pasangan PJJ. Dua-dua dah ada kerjaya. Peringkat pertama boleh bertahan. Tapi lama-kelamaan, kalau dah sampai 10 tahun PJJ, so dia akan mengganggu emosi. Jadi siapa yang nak beralah? Siapa yang nak berhenti kerja? Siapa yang nak minta tukar? Minta tukar tak dapat. Sebab tu saya puji juga pihak Kementerian Pendidikan, especially macam yang kerja guru kan. Yang ada isu guru duka lara kan, yang dibenarkan tukar dan sebagainya. Dapat tu alhamdulillah lah kan. Tapi nak ceritanya, keadaan jauh. Siapa yang nak letak jawatan? Siapa yang sudi untuk resign? Korban demi keluarga. Kan? Tapi nak berkorban pun banyak isu juga, Syafiq. Kan? Contoh, isteri nak letak jawatan, nak berhenti kerja. Isteri ada komitmen. Betul. Ada loan yang dah pernah dibuat. Kan? Kadang-kadang ada loan yang dibuat untuk bantu mak ayah dulu, benakan rumah dan sebagainya. Jadi kalau nak berhenti, siapa nak bayar ni? Kan? Ada hutang belajar lagi. Zaman belajar hutang tu dah ada dah. Kan? Suami pula kadang-kadang, maaf saya sebut setengah-setengah suami, dia suruh isteri berhenti, tapi dia tidak sediakan pelan perancangan untuk bayar komitmen ni. Kalau suami kaya raya, tak apalah, abang bayarkan semua, kamu jangan risau, yang penting kamu layan abang settlekan semua. Seronok isteri dia tu. Itu satu part. Dan ada juga setengah-setengah pasangan, suami dah tak mampu, bekerja seorang pun dah kita kata banyak isu dah. Maknanya dari segi kemampuan kewangan pun dah kurang. Isteri yang support selama ni, tiba-tiba disebabkan untuk nak duduk bersama, isteri dia minta isteri untuk berhenti. Tapi perancangan gantian tu, saya kata benda ni memang banyak isu yang timbul. Kenapa? Kerana tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Mana tidak dirancang, diteliti, diperhalusi dengan baik lah. Kadang-kadang dia ikut emosi dia, nak aku layan. Tapi bila isu tak selesai, itu cari orang luar pula tu, cerita lain lagi. Kan? Jadi banyak isu-isu yang sebegini sebenarnya. Dan setengah-setengah juga ini antara isu yang timbul. Saya sebut ni adalah apa yang saya temui dalam kes-kes kaunseling rumah tangga kan. Dan antara isu yang banyak berlaku juga adalah isteri yang bekerja, yang balik, yang tidak mampu untuk memenuhi atau melayan keperluan hubungan intim suami. Ini punya juga. Kan? Sebab apa? Sebab dah penat. Jadi isunya dah penat. Kan? So bila saya banyak kali saya tulis dan kadang-kadang tentang isu tentang keperluan hubungan suami ni, sebab seorang lelaki ni dia punya keinginan dia berbeza dengan orang perempuan. Kan?
Jadi bila isteri tidak mampu melayan, maka dia menimbulkan pemberontakan dari segi emosi, dari segi kehendak seorang suami kan. So ini juga akan timbul banyak isu disebabkan oleh apa? Oleh kerana tidak ada keseimbangan di antara kerjaya dan keluarga. Jadi selepas ini insya-Allah saya akan cerita juga tentang sebenarnya bila kita sebut tentang keseimbangan ni, adakah maksud seimbang ni sama berat? Betul. Kan? Adakah seimbang ni maksudnya sama berat? Sebenarnya tak. Kan? Seimbang ni adalah kita meletakkan saya suka ambil istilah seimbang ni adalah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita bincang bagaimana untuk kita berikan masa, hak-hak masa ni yang sebenarnya yang perlu kita berikan pada pasangan kita, pada diri kita, pada anak kita, insya-Allah selepas ini. Baik. InsyaAllah kita akan juga sama-sama untuk bincangkan dalam tajuk ini. Dan sambil tu kita juga dapat pertanyaan dan juga persoalan dari sahabat pendengar kita. Kalau di Facebook ada Zarina Ishak bertanya, kita keluarkan juga di Facebook Live ketika ini. Katanya, Ustaz, bagaimana isteri bekerjaya dan suami tidak kerja tetap? Ada tak nasihat untuk isteri dan suami ini? Kadang-kadang ada dia rasa redha dan nak lahirkan ikhlas, tapi bila suami seakan tak berapa nak tunai tanggungjawabnya, banyak pula rasa dipergunakan. Nanti Tuan akan berikan sedikit pandangan dan juga nasihat bimbingan di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian selepas ini yang pastinya anda perlu kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq dalam pertemuan rancangan Vaksin Hati, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang hari ini 7 fasa rumah tangga tentang kesedaran, dan fokus kita adalah keluarga versus kerjaya. Tadi Tuan ada maklumkan kepada kita, nak bawakan bincang-bincang tentang keseimbangan antara keluarga dan juga kerjaya. Tapi sambil-sambil itu sempat juga saya lihat di WhatsApp konti kita, ada sahabat kita ni di Negeri Sembilan bertanya, Tuan, mana pula yang perlu dilebihkan,
keluarga ke kerjaya ke? Sebab dua-dua penting kan. Kerjaya untuk pendapatan kita kan, keluarga dah memang dalam kalangan kita. Jadi bagaimana tuan? Silakan. Okey, baik. Soalan ni nampak simple tapi sebenarnya sangat besar impact dia, ataupun kita kata soalan sebenarnya asas foundation lah. Mungkin yang tidak berkeluarga ataupun dia kata yang bujang, yang solo kan, dia kata alah kerja je lah kan, yang mungkin yang selesa dengan keadaan sedemikian, maka dia akan memilih kerjaya. Tapi bila kita dah berkeluarga, kita memilih membuat keputusan untuk membina keluarga, memilih untuk berkahwin, maka sudah pasti prioritinya adalah keluarga. Nombor satunya keluarga kan. Tapi adakah bila kita kata kita pilih keluarga langsung kita tinggalkan kerjaya? Tak boleh. Sebab tu saya kata kita kena cari keseimbangan. Dia macam ni. Sebab apa? Sebab keluarga ni dia macam ni, kawan-kawan, kerja, apa lagi, rakan sekerja, partner bisnes ke apa ni, mereka ni datang dan pergi kan, datang dan pergi sebab mereka tidak diikat dengan satu ikatan yang khusus kan. Tetapi bila pasangan kita, isteri kita, anak-anak kita, apatah lagi kan, isteri kita, ada ikatan yang telah kita bina, perjanjian kita dah, akadnya tu dah ada, maka keutamaan dia, tanggungjawab kita, khususnya kita sebagai suami ni, kita sebagai suami ni, tanggungjawab kita siapa? Isteri itu di bawah tanggungan kita, tanggung dan jawab lah nanti di akhirat kan. Dan kita kena tanggung apa keadaannya, apa situasinya kan. Jadi sebab itu keutamaan itu mesti begitu. Sebab apa? Contoh antara bahasa yang mudah, kalau kita sakit sebenarnya, kalau kita tengok kebanyakan isu kan, bila kita jatuh sakit, siapa yang akan jaga kita? Kebiasaannya isteri, kebiasaannya suami, kebiasaan lah. Dan tapi ada jugalah kes-kes yang bila dah sakit tu tinggalkan dan sebagainya. Itu saya cerita lain. Tapi saya nak ceritanya kebiasaan yang masih bertanggungjawab, yang ada akhlak, yang ada iman, insya-Allah keluarga lah yang akan tolong jaga. Saya pernah jumpa ada satu kes. Satu bukan kes lah, satu keadaan suami isteri. Suami jatuh sakit, umur muda lagi, lebih kurang 30-an. Kena stroke, terbaring. Isteri yang kerja jaga. Siang malam hantar anak sekolah kan, bagi makan suami, apa semua jaga. Kan, dapat bantuan daripada sekitar-sekitar, dapat bantuan, tapi isteri juga bekerja. Setianya seorang isteri bila keadaan suami sakit kan, sakit tu satu hal, suami yang sakit dia ada emosi, gangguan emosi dia ada juga, emosinya tidak stabil kan, ada rasa rendah diri, ada rasa down, ada rasa kecewa, kenapa Allah bagi aku ujian begini, soalan-soalan akan timbul kan. Jadi isteri yang nak melayan suami tu, satu membantulah mengurus diri, yang kedua berdepan dengan perangai itu ataupun ketidakstabilan emosi itu. Itu satu cabaran yang hebat juga sebenarnya. Sebab itu bila kita kata family lah yang kita meletakkan, bila kita dah berkahwin, maka tanggungjawab pertama family. Cuma memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan. So bekerja ini sebenarnya untuk apa? Untuk nak memenuhi keperluan. Memenuhi makan, minum, tempat tinggal, kan? Nafkah, dari segi nafkah. Sebab tu kena bekerja. Kan? Cuma sejauh mana kerja kita tu tidak mengabaikan family. Sebab itu pertama, antara benda yang kita kena ada disiplin dari sudut apa, bila kita bercakap berkenaan dengan komitmen kita dengan keluarga. Contoh komitmen masa khususnya, contoh dia macam ni, kita kena satu disiplin. Bila kita bekerja, kita fokus bekerja 100%, betul-betul kita bagi kualiti kerja, betul-betul kita bekerja. Tapi pada masa yang sama kan, di tempat kerja, mana di tempat kerja tu memang kita betul-betul buat kerja berkualiti. Dalam kepala kita, aku buat kerja betul-betul ni siap sekarang supaya hari Minggu tak ganggu. Dia kena ada disiplin macam tu. Hari Minggu memang khusus untuk, memang kita nak letakkan hari Minggu hari keluarga. Jangan kacau. Saya jumpa orang macam ni kan, jadi kalau kita mesej hari Minggu memang tak ada harapan lah. Jawab apa lambat je kan. Jadi kita faham. Jadi kita mesej hari apa? Hari biasa pun kita mesej. Walaupun dia bisnes sendiri. Sebab apa? Dia meletakkan quality time dengan keluarga tu satu keutamaan. Kan? Sebab kita banyak, macam saya sebut di awal tadi, kalau kita banyak duit pun, kalau tak dapat beri pada keluarga, kalau tidak dapat membahagiakan keluarga, memenuhi keperluan keluarga, buat apa? Kan? Dia tak rasa seronok dia tu. Kan? Okey. Itu satu. Maknanya dia kerja betul-betul supaya hari Minggu tak terganggu. Kan? Saya ada satu kes kan, ada seorang bukan kes jugalah, satu keadaan. So, ini saya berbincang sembang dengan dia sendiri. Dia cerita dia dulu bekerja dengan satu syarikat antarabangsa. Kan? Dan dia siap pesan dengan bos. Dan staf lain semua tak berani. Dia seorang je berani. Dia kata, bos, saya minta maaf. Hari Minggu adalah hari saya dan keluarga. Ini hak saya. Hari lain bos nak kacau saya, tak ada masalah. Saya boleh berikan komitmen. Saya akan siapkan kerja saya dalam masa yang ditetapkan. Tapi hari Minggu adalah hari saya dan keluarga.
So saya minta maaf bos kalau saya tak reply, saya tutup handphone ke apa semua, saya minta maaf. Dan apa yang berlaku adalah bos faham. Bos faham. Jadi bos tak ganggu hari itu. Sebab apa? Dia ada ketegasan. Tapi nak berani tersebut tu bukan satu benda yang mudah juga kan. Sebut-sebut kan rupanya ini hari tak akhir kita bekerja. Nah, ya. Tapi nak ceritanya dia ada untuk nak kita kata apa? Meletakkan keutamaan tu pada keluarga dan bertegas dengan pihak-pihak lain. Kan? Contoh, itu yang satu. Yang kedua, maknanya bila waktu pejabat kita betul-betul siapkan kerja. Supaya apa? Ya kadang-kadang masalah kenapa diganggu waktu lain ni kerana pada waktu bekerja kita tidak meningkatkan kualiti penggunaan masa bekerja. Kadang-kadang masuk pukul 8, 10, 8.30 dah keluar minum. Kan, minum pagi, sarapan pagi. Kan, pukul 11 minum pagi pula, 10.30 minum pagi lagi. Kan, waktu rehat tu bukan rehat sejam, katakan pukul 12.30 rehat. Kan, pukul 1.30 tak masuk lagi, pukul 2 pun tak masuk lagi. Kan, kawan-kawan lain tolong kawal. Jadi kualiti kerja tu terganggu kan masa. Okey, baik. Yang kedua adalah bila di rumah. Okey, fokus. Bila di rumah, letaklah handphone kat tepi, letaklah kerja tolak tepi. Saya tahu ada kerja-kerja yang kita tak boleh nak elakkan bila berada di rumah. Tadi, gantikan. Cari quality time, gantikan. Cakap ke anak-anak, maaf abah minggu ni abah ada kerja kena siapkan kat rumah. Tapi abah janji kita ganti minggu depan. Minggu depan kita pergi hotel. Hotel kita sebelah rumah je. Tak kisahlah. Nampak duduk hotel pun tak apalah kan. Budak-budak kan bukan apa dia nak mandi swimming pool itu je lah kan. Kadang-kadang swimming pool pada je kat rumah tapi nak juga mandi kat luar kan. Dia nak rasa suasana berbeza. Jadi manfaatkan quality time sedemikian lah. Kan. Itu dengan keluarga dan masa dengan pasangan juga. Sebenarnya suami isteri ni walaupun kita dah ada anak ramai macam mana sekalipun, sebenarnya kan suami kita ataupun isteri kita rindukan masa berdua. Kan? Ada anak ramai pun dia tetap rindukan masa berdua. Jadi carilah masa untuk berdua. Kan? Dapat sekejap. Saya kalau saya punya style kan, biasa saya balik ke rumah mentua ataupun rumah saya akan tinggalkan anak seketika. Mesti keluar berdua, minum kopi ke apa semua, tengoklah apa-apa yang boleh berjalan pergi mana kan. Sebab apa? Sebab kita rasa time tu dah rasa macam tengah bercinta. Rasa macam kita ni muda lagi. Allah, Masya Allah kan. Jadi kita boleh sama-sama seimbangkan walaupun kerja dan juga keluarga. Tapi ada naik dan turun dan juga tambah serta kurangnya di situ. Seperti apa yang Tuan sebutkan tadi, kalau mungkin terkurang di sini, kita boleh susunkan semula untuk masa akan datang. Kalau kita terlebih, kita kurang pula di sini. Supaya ianya sama-sama memerlukan antara satu sama lain, antara keluarga dan juga kerjaya di situ. Masya Allah. Baik Tuan, kita terus nak berikan sedikit pandangan daripada sahabat pendengar kita yang hantarkan persoalan di talian Facebook kita, Facebook Live ini. Ada Zarina Ishak bertanya, Tuan, bagaimana isteri yang berkerjaya dan suami tidak kerja tetap? Ada tak nasihat untuk isteri dan suami ini? Kadang-kadang ada dirasa redha dan nak lahirkan ikhlas, tapi bila suami seakan tak berapa nak tunaikan tanggungjawabnya, banyak pula kita rasa macam dipergunakan. Bagaimana Tuan? Silakan. Okey, baik. Pertama saya nak pesan kepada isteri lah. Pertama, tahniah isteri yang mengikhlaskan diri untuk menanggung keluarga ataupun membantu suami dalam menanggung keluarga lah. Pertama, tahniah lah, alhamdulillah. Allah berikan kelebihan tu bukan orang kata apa, tak ada manfaat, tapi sebenarnya ada sebab Allah berikan kelebihan pada kita berkerjaya. Okey. Pesanan saya ni untuk isteri dulu. Nanti saya akan cerita pasal suami pula. Jadi dalam keadaan sedemikian, tak salah untuk kita. Dia sebenarnya fitrah manusia ni, bila ada sesuatu yang tak kena, dia akan timbulkan emosi-emosi yang negatif. Kan, contoh, bila kita rasa aku dah buat baik, aku dah buat betul-betul, aku dah tanggung keluarga, tapi suami nampak macam tak berapa nak bersungguh-sungguh bekerja. Kan, rasa macam dipergunakan. Okey. Rasa tu memang akan timbul. Cuma pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta jauh daripada bisikan syaitan. Yang keduanya adalah kenapa? Okey, saya nak sebut begini. Yang kedua adalah hargai usaha suami kita. Dia macam ni. Kadang-kadang suami tu dia sebenarnya bukan tak nak kerja, dia cuba cari kerja. Tapi kebanyakan kerja tu mungkin tak kena dengan dia ke, ataupun ada cabaran-cabaran tertentu. Yang ini jangan kita terus tuduh. Kita kena bincang.
Okey, kena bincang. Okey bang, kenapa abang tak boleh kerja yang ni? Kenapa? Kan? Baik. Yang kedua, kenapa saya suruh tanya macam tu? Sebab kita nak memahami dulu. Sebelum kita melabel, kita kena memahami dulu apa keadaan sebenar. Kan? Kadang-kadang dia tak boleh bekerja kerana ada tekanan-tekanan tertentu. Mungkin ada masalah-masalah lain yang kita tak tahu. Sebab tu saya lebih suka untuk kita tanya dulu, apa-apa tanya dulu. Jangan terus label. Okey. Tapi kalau benda dah berlaku begitu lama, mungkin kena bincang lah. Kena bincang. Tapi yang pastinya, puan, bila kita bantu suami, sedekah pada suami, ini sebenarnya satu pahala yang sangat besar yang Allah akan beri pada kita. Kan? Sebab itu sabar dan tabah tu dalam membantu pun menghargai dalam membantu tu pun sebenarnya ada ganjarannya. Dia macam ni, antara suami yang langsung tak cari kerja, yang malas kerja, hanya ada kelebihan sikit. Sebab apa? Dia bekerja cuma tak tetap. Kenapa tak tetap? Mungkin dia sedang mencari dirinya atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Sebab dia ada satu teori, kalau saya bercakap tentang teori kerja, teori Holland. Dia kata apa? Ada 6 jenis persekitaran kerja, iaitu RIASEC. Nanti ni cerita lain lah. Tapi saya nak simpelkan dia. Dan ada 6 personality dan 6 jenis persekitaran kerja. Dia kata kalau persekitaran kerja tu kena dengan personality dia, maka automatik dia akan cemerlang. Automatik dia akan cemerlang. Saya dulu mengaji bidang lain memang teruk. Kan? Memang teruk. Result pun teruk kan. Ada memang rasa stres. Tapi bila kena dengan bidang saya ambil bidang kaunseling, tiba-tiba saya melonjak naik begitu tinggi dari sudut result. Saya kata, kenapa? Inilah dia. So sebab itu kadang-kadang kita kena bantu suami kita mencari apa kerja yang sesuai dengan dia, apa kerja yang dia nak buat. Okey. Cuma kalaulah asyik berhenti, okey, kena tengok juga dari sudut sikap dan apa yang boleh kita bantu. Okay, fokuskan apa yang boleh kita bantu. Okey, itu satu. Pesanan pada suami pula. Pesanan pada suami pula. Hargailah isteri kita yang tidak berkira dengan kita. Dan berusahalah meningkatkan pendapatan ke kualiti diri ini sebelum isteri kita berkira dengan kita. Waktu dia tak berkira, buat betul-betul. Tapi bila dia dah start mula berkira, tandanya dia dah tak suka dah. Tandanya dia dah rasa dia dah penat. Tandanya dia dah rasa kita dah tak ada manfaat ataupun kita dah tak ada kebaikan, kurang kebaikan. Maknanya kalau dah sampai tahap itu, tandanya kena kelemahan, kena sedari lah. Kena buat sesuatu, jangan tunggu sampai tahap itu berlaku. Kan? Sebab bila tahap itu berlaku, maka bila isteri tertekan dengan keadaan sedemikian, maka dia akan menyebabkan rumah tangga akan makin kurang, makin tak baik. Dan tambah-tambah lagi apabila isteri merasakan dirinya lebih baik dari segala segi pada suami, maka bahayalah keadaannya. Sebab itu pada saya, orang tanya saya kan, ego seorang suami. Contoh, suami yang ego, bila dia asyik nak minta duit isteri, tak rasa malu, kan? Suami yang ego, dia akan rasa malu, dia akan rasa aku tak boleh. Kan? Bahkan isteri nak bantu pun aku tak nak, aku akan usaha sendiri, aku akan cari sendiri. Itulah ego. Sebab tu saya kata, ego ni sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk melindungi, bersifat untuk menunjukkan kepimpinan dalam rumah tangga. Jadi kalau suami tak ada ego, inilah akan jadi. Dia akan jadi, relax take for granted lah. Tak apalah, isteri aku kaya. Aku makan apa yang dia bagi je lah. Jadi wallahualam, itu setakat mana yang saya boleh respon, Syafiq. Allah, Masya Allah, penuh jelas dan juga manfaat dengan apa soalan yang kita dapat. Tapi jawapan tuan dah memenuhi daripada setiap aspek, bagaimana isterinya apa perlu dilakukan dan suaminya apa perlu dilakukan, supaya ini akan jadikan satu panduan kepada kita, seimbangkan emosi, seimbangkan lagi rumah tangga kita, supaya ianya akan terus dapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, banyak lagi yang akan kita bincangkan tuan, insya-Allah, tapi masa sangat-sangat terhad kepada kita tuan. InsyaAllah tuan, kita akan jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Buat tuan di sana, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan tuan. Moga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus juga ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda nak sama-sama untuk dengarkan kembali, boleh terus saja ke Facebook dan juga ke YouTube IKIM. Hayati semula rancangan Vaksin Hati untuk kita dengarkan semula rancangan ini. Okey? Dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini,
Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam